Sehingga kan dahsyatnya ujian terhadap iman, maka ada di kalangan mereka pagi-pagi beriman, petang kufur. Petang-petang beriman, pagi kufur. Akhir zaman ni iman seperti mana dia tukar baju. Dia boleh pakai, dia boleh tukar. Dia boleh pakai, dia boleh tanggal. Ni ujian yang berat tuan-tuan bila kita berada di akhir zaman ini. Dalam sebuah hadis daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman yang merupakan tanda-tanda kiamat yang kecil. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'ala al-jamri. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akhir zaman nanti, salah satu ciri-ciri akhir zaman, orang yang berpegang dengan agamanya, yakni agama Islam, seperti memegang bara api. Orang yang mengamalkan perintah Allah, orang yang mengamalkan ajaran baginda Rasulullah, akhir zaman ini, kata Rasulullah, ibarat seperti mana mereka memegang bara api. Maka apabila ini yang berlaku, maka itu petanda bahawa menunjukkan kita berada di akhir zaman dan kiamat semakin hampir. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya'ti 'alan nasi zamanu sabir fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri, akan datang nanti kepada umat aku, yang ini menunjukkan kepada akhir zaman. Apabila kamu berada di akhir zaman nanti, kamu akan lihat di mana orang-orang yang berpegang kepada agama Allah, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang melaksanakan ajaran baginda Rasulullah, orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, ibarat seperti mana menggenggam bara api. Ini menyatakan kepada kita bahawasanya zaman sekarang ini, ataupun bila dikata disebut kita berada di akhir zaman, artinya zaman itu adalah zaman yang sangat kritikal. Zaman yang ujian ke atas iman tu besar. Zaman yang sangat menggugatkan keimanan. Sehingga siapa sahaja sekalipun nak melaksanakan perintah Allah, siapa sahaja sekalipun untuk mengamalkan ajaran baginda Rasulullah, siapa sahaja sekalipun nak mengikuti sunnah baginda Rasulullah, maka pasti dia akan hadapi satu cabaran yang sangat besar. Dia terpaksa menghadapi pelbagai kesulitan, dia terpaksa menghadapi pelbagai lintangan yang sangat hebat. Pasti mereka akan laluinya. Siapa? Bagi orang yang nak berpegang terus kepada agama Islam, bagi orang yang terus nak istiqamah melaksanakan perintah Allah dan juga berpegang kepada sunnah baginda Rasulullah, akhir zaman ujiannya berat. Pelbagai kesulitan, pelbagai ujian, pelbagai rintangan, bahkan akan mendapat tentangan yang sangat hebat. Ini ujian bila kita berada di akhir zaman. Dan hari ini kalau kita lihat benar apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, maka itulah petanda bahawa kita sudah berada di akhir zaman dan kiamat semakin hampir. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedemikian, orang yang nak mengamalkan dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, akhir zaman ni kalau tidak mempunyai iman yang kuat, akidah yang kukuh, tidak ada pegangan kuat dalam agama, maka pasti tuan-tuan
bila berada pada masa dan ketika zaman ini yang penuh dengan rintangan, ujian, fitnah, maka kalau tidak, nescaya agama mereka pasti akan terlepas. Pasti agama Islam ni dalam kehidupan mereka akan lepas dalam kehidupan dia. Pasti pelaksanaan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah ni akan ditinggalkan dalam kehidupan dia, lantaran dengan terpaksa menghadapi pelbagai kesulitan, cemoohan orang, kejian orang. Tentangan yang ini akan berlaku, tuan-tuan, dan sangat hebat. Maka sebab itu akhir zaman ini, maka perkara yang kita tak dapat gambarkan sebelum daripada ini, maka apabila berada pada zaman tersebut, zaman yang sangat menggugat keimanan, maka agama ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini memegangnya seperti mana bara api. Kerana dalam hadis yang lain ada menyatakan bahawa akhir zaman juga, sehinggakan dahsyatnya ujian terhadap iman, maka ada di kalangan mereka pagi-pagi beriman, petang kufur. Petang-petang beriman, pagi kufur. Akhir zaman ni iman seperti mana dia tukar baju. Dia boleh pakai, dia boleh tukar. Dia boleh pakai, dia boleh tanggal. Ni ujian yang berat, tuan-tuan, bila kita berada di akhir zaman ini. Maka kalau tidak dikuatkan akan keimanannya, kalbunya tidak kukuh, tidak tersambung dengan Allah, tidak tersambung dengan Rasulullah, nescaya pasti agama dalam kehidupan mereka akan terlepas. Terlepas daripada genggaman kerana ujian yang sangat dahsyat. Ini kata ulama, tuan-tuan, kenapa ini berlaku? Tak lain dan tak bukan disebabkan keadaan suasana keliling kita hari ini yang tak dapat nak membantu, tak dapat nak menolong untuk mengukuhkan lagi dalam pelaksanaan kewajipan kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan perintah Allah. Kerana salah satu yang memberikan faktor kekuatan dapat seseorang itu beramal, salah satu faktor menjadikan asbab kita dapat melaksanakan ibadah, apatah lagi istiqamah melaksanakan perintah Allah dan ajaran Rasulullah, tak lain dan tak bukan suasana. Suasana, kalau suasana yang dibentuk ataupun suasana sekeliling kita ni bukan suasana yang salihah, yang salih, suasana yang orang ramai lalai kepada perintah Allah, suasana orang yang jauh daripada agama Allah, maka dia akan memberi kesan, tuan-tuan, asbab memberi kesan kepada amalan ataupun pelaksanaan dalam setiap seseorang itu melihat kepada hal keadaan suasana sekeliling. Sebab tu disebutkan dalam riwayat yang lain, bila mana satu orang itu dia nak taubat setelah mana dia melakukan dosa besar, membunuh, tak ada cara lain, dicadangkan oleh para alim ulama adalah untuk dia keluar daripada tempat dia, kerana tempat yang dia berada itu mendorong, mengajak kepada terus melakukan maksiat, terus melakukan dosa, lantaran dengan sebab sekelilingnya, suasananya, suasana yang tak elok, suasana yang tidak salih, yang tidak baik, maka dia terpalit. Itu yang nak taubat, kemudian malamnya taubat, siangnya berdosa. Malam taubat, siangnya buat maksiat. Malam taubat, siangnya engkar kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya, maka diminta untuk dipindah. Kerana apa? Kerana kata ulama di situ memberi ibrah kepada kita, sesungguhnya suasana keadaan sekeliling itu memberikan impak, kesan dalam seseorang itu, sama ada dapat beramal ibadah ataupun tidak, maka penting dalam suasana sekeliling tersebut. Kalau suasana ramai dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau suasana kat situ, tuan-tuan, jenis ramai yang dapat hadir dalam majlis ta'lim, dalam majlis ilmu, dalam majlis zikrullah, disemarakkan pengajian ilmu, insya-Allah dia akan terkesan juga kepada yang lain. Mungkin tak pernah duduk dalam majlis ta'lim, mungkin tak pernah pergi masjid, tapi ramainya, adanya, wujudnya suasana yang sedemikian, dia memberi kesan yang baik kepada orang yang jauh dengan perintah Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, bila mana suasana sekeliling itu suasana yang sayyi'ah, suasana yang buruk,
tak adanya suasana majlis ta'lim, pengajian ilmu, majlis zikrullah, tak adanya suasana orang semayang mai datang masjid semayang berjemaah, maka lama-kelamaan orang yang dapat beramal ni pun lama-lama dia makin lemah. Dia makin lemah, tak ada kekuatan. Itu yang akhirnya mereka berpegang melaksanakan perintah Allah seperti mana memegang bara api. Tak ada kekuatan, tuan-tuan. Maka sebab itu betapa penting kita kena wujudkan suasana-suasana yang baik, keadaan sekeliling yang dapat mendorong, yang dapat membantu untuk melaksanakan kewajipan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini penting untuk kelangsungan bagaimana dapat kita istiqamah sampai akhir hayat kita, dapat berpegang sungguh-sungguh pada perintah Allah, dapat berpegang sungguh-sungguh pada agama Allah, dapat berpegang sungguh-sungguh melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan keadaan sekeliling itu sangat penting untuk kita wujudkan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu betapa hebatnya kalau kita tak cana, kalau kita tak ambil bahagian, kita tidak letakkan diri kita sama-sama dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak perkara-perkara kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka ini akan berlaku berleluasa, tuan-tuan. Akan wujud suasana-suasana yang tak baik, suasana yang maksiat dan sebagainya. Sebab kita ni umat Rasulullah, kita berbangga dengan menjadi umat Rasulullah, kita berbangga dan bahagia menjadi umat Rasulullah. Apa itu ciri umat Rasulullah? Maka Allah Ta'ala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ini adalah sebaik-baik umat. Siapa? Kita ni umat Rasulullah. Sebab tu betapa beruntungnya, betapa bertuahnya, betapa bahagianya kita ni menjadi umat Rasulullah, kerana kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu ni umat yang terbaik, umat Rasulullah. Mana tak untungnya, tuan-tuan? Mana tak bahagianya? Bergembira kita kerana kita menjadi umat Rasulullah, sedangkan kita tidak minta untuk menjadi umat Rasulullah. Tetapi dalam ramai-ramai hamba Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Rasulullah. Dahlah menjadi umat Rasulullah, lalu diiktiraf oleh Allah, kita ni adalah umat yang terbaik. Dengan sebab apa? Tak lain dan tak bukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak, menyuruh kepada kebaikan. Mana-mana ada perkara yang ma'ruf, perkara baik, pergi ke masjid, hadir ke majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikrullah dan sebagainya, maka itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Maka bila mana, selagi mana umatnya Rasulullah, tak kira siapa sekalipun jawatannya, pangkatnya, profesionnya, dia mengambil bahagian kepada kerja ini, iaitu ta'muruna bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan. Sehingga kan nanti apa berlaku, tuan-tuan? Akan wujudnya keadaan suasana-suasana yang saleh, suasana yang baik, suasana orang yang dekat kepada agama Allah, suasana orang yang dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana keadaan sekeliling ini mendorong kepada membuatnya amal saleh, ibadah kepada Allah, maka sudah tentu, tuan-tuan, kita akan dapat sungguh-sungguh berpegang dengan agama Allah, bukan seperti mana ibarat memegang bara api. Kerana apa? Kerana suasana-suasana yang baik. Tetapi bila mana umatnya Rasulullah hari ini, dia lepaskan tanggungjawab dia. Dia rasa tidak bertanggungjawab dalam ta'muruna bil ma'ruf, apatah lagi wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perkara yang mungkar. Dan apabila kita berada di akhir zaman, itulah sifatnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Padahal hubungan kita sesama Islam adalah sangat kuat, dijalinkan, diikat dengan agama Islam. Ada kaitan antara satu sama lain. Tetapi bila akhir zaman ini, umatnya Rasulullah tidak bersama-sama mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ma'ruf dan tidak mencegah kepada perkara mungkar, maka inilah yang akan terjadi, yang mana Allah Ta'ala berikan status khairu ummah, sebaik-baik umat kepada umatnya Rasulullah, kepada kita. Dan bila mana kita tinggalkan perkara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka
nanti kita akan menjadi umat yang paling rendah, umat yang paling hina, asfala safilin, yang paling hina, yang paling rendah, lantaran dengan sebab kita tinggalkan kemuliaannya umatnya Rasulullah, iaitu tidak mengajak kepada ma'ruf dan tidak mencegah kepada mungkar. Bila ini berlaku, maka akhirnya wujudlah suasana-suasana sekeliling kita yang tak dapat nak bantu untuk pelaksanaan melakukan amal saleh, ibadah, kewajipan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila ini berlaku tuan-tuan, maka ramailah akan terkesan dalam terus melaksanakan maksiat, dosa, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dahsyat hinggakan boleh menggadaikan iman, boleh menggadaikan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ini berlaku tuan-tuan, faktor suasana ini kita tak ambil berat, kita tak ambil kisah, kita tidak berkasih sayang antara satu sama lain, kita tak ambil berat tentang masalah sesama Islam. Hilangnya subur tuan-tuan sifat kasih sayang, mahabbah kepada orang lain, kepada sesama Islam. Apatah lagi kita tengok suasana hari ni, memang tanda dah orang Islam nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tak ada hirau tentang masalah. Orang Islam tak ada hirau tentang kasih sayang perlu disuburkan antara satu sama lain. Mereka ini apatah lagi nak mendoakan sesama Islam akan kebaikan, nak mendoakan akan keampunan kepada seluruh orang Islam, nak memohonkan kebaikan-kebaikan yang ada yang nak diberikan kepada orang Islam, jauh sekali. Maka bila mana tidak ada orang Islam mendoakan kebaikan kepada orang Islam yang lain, maka itu dah memberikan gambaran, petunjuk, petanda bahawa inilah kita sudah berada di akhir zaman. Hilangnya mahabbah, kasih sayang sesama kita, sesama Islam, apabila mana kita jauh daripada agama Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka bila mana kata Rasulullah, bila mana kamu akan lihat nanti umat aku satu zaman di mana mereka ni berpegang kepada agama Islam ibarat seperti menggenggam bara api. Maka ini juga membawa maksud, kata ulama, bahawa orang Islam bila mana dalam melaksanakan tuntutan perintah Allah Ta'ala, di samping dengan keadaan sekeliling yang mendorong kepada maksiat dan dosa, itu yang ada keadaannya dia kuat dalam melaksanakan perintah Allah, dia mampu nak menghidupkan sunnah Rasulullah. Tetapi dalam keadaan suasana yang lain, maka dia lemah dalam nak melaksanakan perintah Allah, dia tak mampu untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah. Kadang-kadang pagi kuat nak beramal, petang malam tak kuat. Kadang-kadang petang malam kuat nak beramal, rasa nak menghidupkan sunnah Rasulullah tu kuat, tapi pagi-pagi, siang maka lemah dalam nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini ibarat satu orang dia kalqabid ala jamri, dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dia berpegang kepada agama Islam, maka ibarat seperti mana memegang bara api. Maka pokok pangkalnya tuan-tuan, dalam kita berada di akhir zaman ini adalah betapa penting dalam kita nak istiqamah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan melaksanakan ajaran sunnah Rasulullah. Tak lain dan tak bukan perlu kepada sifat sabar. Sifat sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, sabar ini bukan hanya kita di dalam menahan daripada melakukan maksiat, bahkan sabar juga dalam melaksanakan perintahnya Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat, bahkan kena sabar dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beribadah pun perlu kepada sabar. Kalau tak sabar tuan-tuan, habis ibadah pun tak berapa lama mana pun. Baik sembahyang kita pun tak lama, baik zikir kita pun tak lama, baik duduk dalam majlis ta'lim, majlis ilmu pun tak lama. Tapi kalau tidak ada kesabaran, tidak dihiasi hati kita sifat mahmudah, salah satunya sabar,
mana mungkin tuan-tuan untuk konsisten istiqamah dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apatah lagi akhir zaman, maka perlu kepada sabar dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Bila sabar ini dihiasi, bila sabar ini terhunjam dalam hati kalbu kita, insya-Allah bila mai datang musibah kita sabar, bila mai datang ujian kita sabar, bila datang kepada kita malapetaka dan sebagainya, maka kita boleh sabar. Bahkan bukan itu saja, dalam kita nak mengelakkan dan melakukan maksiat pun kita boleh sabar. Hatta walaupun nanti suasana sekeliling yang mendorong kepada maksiat, tetapi kita ni orang yang sabar, kita hiaskan hati kita, kalbu kita dengan sifat sabar tadi, insya-Allah tidak akan terkesan walaupun suasana itu mendorong kepada maksiat. Bahkan bukan itu saja, maka dia akan memberikan impak dalam konsisten istiqamah dalam kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, berpegang dengan agama Islam ini. Bila mana sabar, maka insya-Allah kita tidak diberikan ibarat seperti mana yang kata Rasulullah, akhir zaman umat aku, mereka berpegang kepada agama Islam, mereka melaksanakan perintah Allah, ibarat seperti mana menggenggam bara api. Tuan-tuan muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada hadis ini memberikan pengajaran kepada kita yang pertama, bahawasanya salah satu daripada tanda akhir zaman, maka ramai orang acuh tak acuh tentang perintah Allah Ta'ala. Berlebih kurang, ada masa buat, ada masa tak buat. Ada ketika dia laksanakan, ada ketika lain dia akan tinggalkan. Ini petanda menunjukkan memang kita berada di akhir zaman. Yang kedua daripada hadis ini juga memberikan pengajaran kepada kita, apabila kita sudah berada pada zaman dan ketika itu, maka sangat kuat dalam ujian ke atas iman dan akidah kita, sangat menggugatkan keimanan. Hanya hamba Allah Ta'ala yang tertentu saja yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk terus mempertahankan iman dia pada zaman dan ketika itu. Dan yang ketiga, tak lain dan tak bukan, mewujudkan suasana-suasana yang salihah sehingga dapat mendorongkan kita terus dapat melakukan amal salih, ibadah kepada Allah. Itu sangat penting. Kerana apabila tidak ada suasana yang salihah, suasana-suasana amal salih, ibadah kepada Allah, maka akan wujudnya suasana-suasana yang maksiat, suasana-suasana yang buruk. Dia akan mendorong kepada orang lain untuk membuat maksiat dan perkara-perkara yang boleh menjejaskan iman dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini, betapa penting untuk kita memelihara dan menjaga akidah iman kita kepada Allah. Kerana perkara yang menjadi akan fokus kepada akhir zaman itu, mereka akan keluarkan iman dan akidah orang Islam, sehingga kan mereka tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Ibarat seperti mana satu orang memegang bara api, dia rasa panas, dia lepas, hak dah okey balik, dia pegang balik. Begitulah bila mana dalam keadaan suasana tertentu dia melaksanakan, amalkan, beribadah, tetapi dalam masa lain tuan-tuan, maka dia tinggalkan ibadah hatta dia gadaikan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doalah sering pada Allah Subhanahu wa taala. Nisbah kita akhir zaman ini, kata ulama, jangan kita tinggalkan doa Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini penting untuk istiqamah kita atas perintah Allah Ta'ala, untuk kita terus dapat berpegang kepada agama Islam, untuk dapat kita hidupkan sunnah Rasulullah zaman fitnah akhir zaman ini. Tak lain dan tak bukan perlu kepada hidayah, perlu kepada petunjuk, perlu kepada taufik, perlu kepada pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita hari ini dah diberikan hidayah, dah diberikan taufik, pimpinan daripada Allah. Doa supaya dikekalkan hidayah dan taufik ini, jangan dicabut, jangan ditarik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kamu jangan pesongkan hati-hati kami setelah mana kamu berikan hidayah kepada kami, petunjuk. Itu sangat penting, sangat penting. Maka seringlah doalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus menerus Allah Taala kurniakan kita dan keimanan yang kuat, dapat
banyakkan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bulan Rejab ini adalah bulan banyakkan istighfar, keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelangsungan kita mendapat dan masuk serta sampai dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah taala beri kita kekuatan keimanan, istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah taala dan hidupkan sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah dan akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.